Sejak tahun 98 ke atas atau 99 ke atas, gadget ni makin berluasa dan orang lebih suka pada gadget lah. Orang mula meninggal pada bacaan secara tradisional memegang buku. Orang lagi suka baca di paparan, swipe. Kartunis ni mula kehilangan rentak. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Arifin. Lahir pada tahun 1975, bulan Oktober 2 hari bulan, dan dibesarkan di Kuala Terengganu. So, masa kecil saya tu memang di Kuala Terengganu lah. Di dalam alam kartun ni saya dikenali sebagai pauh. Pauh ialah sejenis buah mempelau yang kecil. Orang-orang Pantai Timur dan Perlis mengenalinya sebagai pauh lah. Jadi nama pauh tu saya abadikan sebab rumah saya di kampung dulu dikelilingi dengan pokok-pokok tu yang ditanam oleh mak saya lah. Saya bersekolah di Sekolah Pusat Kebangsaan Pusat Cabang 3 Kuala Terengganu sehingga darjah 6. Selepas tu saya sambung belajar di MRSM Kota Baru selama 5 tahun, dan sejak daripada itulah saya dah jarang berada di kampung lah. Saya merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik, dan saya seorang anak bongsu yang dikatakan jauh gap dia dengan adik-beradik lain. Dengan yang paling dekat tu 13 tahun. Maknanya sepanjang saya kecil tu kebanyakan hidup saya berseorangan. Sebab mak saya pun jarang ada sebab ayah selalu masuk hospital. So saya seorang lah kat rumah. Hari-hari kerja saya waktu dah habis kerja sekolah apa semua, nonton cerita kartun dan melukis lah, meniru buku-buku yang dibelikan oleh abang dan kakak lah. Sejak daripada itulah saya suka melukis lah. So, bila saya dah mula bersekolah di sekolah rendah, situ cikgu dapat mencukil lah saya punya bakat, di mana apa saja yang melibatkan kegiatan seni saya dapat nombor 1. So, daripada darjah 1 hingga darjah 6 tu boleh katakan tak ada siapa lah yang boleh mengalahkan saya dalam bidang tu. Saya sambung belajar di MRSM Kota Baru selama 5 tahun juga. So, di situ saya mula cuba menghantar kartun strip ke majalah Gila-Gila, di mana majalah Gila-Gila waktu tu dia ada segmen Mekah di Gila-Gila yang dikendalikan oleh kartunis Rejahab. Majalah Gila-Gila ni dulu proses ni pun bukan macam sekarang. Kita email, kejap lagi sana dah sampai, sana pun dah boleh reply, kita dah boleh terima. Dulu proses nak tahu feedback tu apabila kita hantar satu-satu karya, macam dulu saya setiap kali saya hantar dalam 10 cerita, kita tak tahu sama ada karya kita tu sampai ke destinasi ataupun dah sampai, orang sana tengok ke, ataupun dah tengok lulus ke. Maknanya benda tu tak tahu, sehinggalah salah satu tu keluar. Bila keluar, secara tak langsung Pak Jab akan komen lah kat situ, apa kesilapan apa semua. Salah satu komen Pak Jab lah yang saya masih ingat, sebab kartun yang saya hantar tu, dia kata yang lain semua dah betul kecuali pergerakan yang saya lukis tu silap dia. Tangan kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Dia kata ini robot, manusia mana jalan macam tu lah. Dia macam ni lah. Itu dah macam kawat yang salah lah. Setiap dialog yang kita buat tu mesti berlapik lah. Kalau kata tidak boleh dituju secara terus, maknanya itu cara kita lah, cara orang Melayu.
Pengalaman saya selepas saya dah habis sekolah, so saya sambung belajar di ITM Shah Alam. Waktu tu tak ITM lah, sekarang UiTM. So dalam fikiran saya, ini dah dekat dengan Kuala Lumpur apa kata setiap hujung minggu saya pergi ke studio. Jadi saya target mula-mula nak pergi ke studio bangsa lah, Creative Enterprise. Gila-gila nak jumpa Pak Jab lah secara depan-depan. So naiklah bas sampai KL, bas Stai Kelang. Naik bas sekali lagi, sebab waktu datang ni dah lalu dah bangsa, tapi tak tahu macam mana nak tekan. So patah balik salah naik bas. Rasa pelik kat, kata nanti kan makin jauh, turun je lah, tekanlah loceng. Tekan loceng, dia berhenti kat bus stop tu, ada signboard jalan tu tulis Lorong Rahim Kajai 12. Saya kata kalau Rahim Kajai ni majalah Geli Hati. So saya pun tekadlah tak cari, kata dah lalang tak lepas pergi ke bangsa, cuba nasib dekat Geli Hati lah. So jalan, tengok 2 lorong, jumpa office Karangkraf. Terus naik dengan muka tebal, tak tahu apa, naik. Memang bawa mas tu pun bawa contoh kartun lah kan. Kalau kata boleh hantar lah. So mula-mula saya jumpa dengan kartunis Joe. Kartunis Joe yang buat Captain Malaysia. Daripada dia bawa saya jumpa editor waktu tu, kartunis Namron. Start daripada situlah. Pada saya banyak belajar dengan kartunis-kartunis yang ada waktu tu. Jadi start daripada situ saya mula mempelajari cara yang betul lah. Maknanya proses melukis kartun tu bukannya bila nak hantarkan dia lukis semuanya atas kertas yang sama. Maknanya kertas paling atas untuk dialog, kertas kedua untuk shadow kalau hitam putih kan. So, lepas tu yang paling bawah tu outline lah. Sebab zaman tu dah ada komputer. So, sebab itulah kena ada yang kertas paling atas tu, kena tulis dialog dulu. Sebab nanti dia proses, dia akan typekan masuk lah. Studio Geli Hati ni rasanya dia lebih bebas. Macam Gila-Gila ni mungkin ada rule dia, mana Geli Hati ni dia lebih bebas. Kalau tengok pada majalah dia pun dia punya perkataan apa tu, dia lebih open. Lukis dalam manual, scan, lepas tu susun balik lah pakai pagemaker apa semua. Lepas tu bila Geli Hati dah tutup dan Geli Hati pun dah berpindah ke Shah Alam, waktu tu saya dah tak join diorang lah. Bukan tak join sebenarnya, makna ada satu ketika kita orang putus, tak bertembung sebab saya dah mula bekerja. So masa saya tu dah tak sama macam dulu, dan makin lama makin jauh. Lepas tu bila saya dapat tahu, tiba-tiba majalah tu dah tak ada. Lepas tu lepas beberapa tahun tu Geli Hati tu digantikan dengan majalah G3. Waktu di majalah Geli Hati, pada awalannya saya tak ada tajuk. Komik saya tu bebas lah. Tapi selepas dilihat strok saya dan cerita yang saya buat, Geli Hati memberanikan memberikan saya 4 muka. So waktu tu tekanan juga tu. Kita biasa buat kartun pendek-pendek lah. So diberi idea, dia kata awak daripada ITM kan, boleh tak awak buat cerita macam Jazmali, tapi cerita awak lah ya. Tajuk je sama tapi jalan cerita lain kan. Maknanya student duduk asrama, apa aktiviti dia harian apa semua, tapi kena ada punchline lah. So saya cubalah. Waktu pertama tu nak jadikan cerita, waktu tu Stadium Shah Alam baru nak dirasmikan tahun 94. Tu tahun 94 tu maknanya tu kartun saya pertama yang 4 muka. So saya buat pengalaman saya nak pergi ke stadium tu lah, jalan cerita tu. Maknanya sejarah Stadium Shah Alam tu saya rakam juga dalam kartun saya. Saya ni mula melukis kartun dengan cara manual. So, daripada awal sampai ke bekerja masih lagi manual. Cuma saya ada rakan
Dia pernah tunjuk saya waktu tu sekitar tahun 2001 atau 2002 lah. Saya tak tahu dia pakai software apa, sebab waktu tu memang saya tak tahu langsung yang ada software untuk melukis lah. Dia membuat kartun dan ada pergerakan, dan dia memang buat animasi waktu tu, tapi untuk iklan lah, iklan TV. Tapi memandangkan saya waktu tu pun dah makin jauh, dan saya pun tak ada masa untuk, saya tak ada komputer yang mampu install benda tu, sebab benda tu software dia berat. Satu berat, satu mahal. Memang tak ada chance lah kira. Pasal kalau saya nak apply dia melalui company pun memang tak boleh lah, sebab tak ada kena-mengena. So, saya teruskan dengan manual lah. Sampailah, lama juga tu, sampai COVID. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Waktu COVID tu tak boleh buat apa kan. Kita duduk rumah, bukan tak boleh buat apa sebenarnya. Duduk rumah tak boleh keluar, tak boleh ni. Lepas tu lukis-lukis, kawan kata, kau lukis surat khabar nak cepat. Kau tak nak buat library je. Saya tak faham apa benda library tu. Tahu library yang buku-buku kan. Kata tak, kau lukis, apa yang kau lukis tu kau simpan. Nanti akan datang, kalau ada cerita yang pergerakan itu lebih kurang ataupun boleh guna balik, kau guna balik. So, saya cuba kan. Mulanya Abang Mi yang pandemi, dia bagi saya bambu, mereka bambu yang kecil, tapi tak ada software. So jenuh juga, dah lah tak ada instruction. So saya tibai lah dekat internet cari-cari, lah dapat. So daripada situ lah saya mula belajar guna pen tu, stylus tu, lukis atas papan, tengok dekat skrin. So lepas beberapa bulan saya upgrade, ambil Wacom Intuos. So yang tu lagi semua. Lepas tu saya punya skill pun makin lama makin baik lah. So start daripada situ, tak jadikan cerita juga. Alhamdulillah, waktu PKP tu makin banyak pula kerja yang melukis ni, ada kena-kena dengan melukis. Saya pun tak tahu datang daripada mana, sebab saya tak ada iklan, sebab saya takut ganggu kerja utama saya. Alhamdulillah, ada yang lokal, ada yang overseas. Jodoh saya dengan Geli Hati ni daripada tahun 93 lah, 93 sampai lewat 90-an lah, 99. Tahun 2000 tu Geli Hati dah tak ada. So saya pun dah mula grad waktu tu, grad belajar. So waktu tu macam tak tahu tuju ke mana kan sebenarnya. Tu bertembung dengan geng-geng lama Geli Hati. Dia ajak buat majalah KO waktu tu. KO ni sebenarnya kesinambungan daripada majalah OK yang di band. Majalah OK tu disekat, kita buat majalah KO balik. So start daripada situ lah saya develop balik. Manakah saya ni melukis kartun secara serius dalam era 90-an ke tahun 2000. Jadi saya dapat lihat di mana zaman kemuncak majalah ni adalah pada pertengahan lah, kira tahun 96, 97. Itu kira kemuncak majalah terakhir lah, boleh kata terakhir lah. Gadget dah mula masuk, zaman di mana gadget mula diperkenalkan secara besar-besaran. Gadget dah ada sebelum tu, cuma orang-orang tertentu je lah. Tapi sejak tahun 98 ke atas atau 99 ke atas, gadget ni makin berleluasa dan orang lebih suka pada gadget lah. Orang mula meninggal mana bacaan secara tradisional memegang buku. Orang lagi suka baca di paparan, swipe. Tapi sebenarnya benda tu membuka ruangan baru sebenarnya.
Cuma kita kena pelajari dululah dan mempraktikkan peredaran masa, lepas tu perubahan teknologi. Sama juga macam saya. Kira saya ni melukis secara digital pun boleh kata agak lewat jugalah. Sebab saya mula pada waktu PKP yang mula-mula. So, bila dah okey, saya cuba praktikkan penggunaan style bambu pada kartun di Utusan Malaysia. Sebab waktu tu saya ada satu slot setiap hari Sabtu, Senyum Sabtu lah tajuk dia. So, setiap hari Sabtu saya kena hantar kartun. So, start dari situlah saya lukis. Dan apa yang saya lukis tu saya akan simpan, lukis simpan. Dan rupanya benda tu lah yang kawan saya pernah kata buat library. Maknanya saya lukis apa saja, simpan. So, nanti lama-lama dia akan makin banyak dia kata. Tahun 2022 saya pun dah upgrade pada bambu tu, dah pakai Wacom Intuos, tapi masih lagi atas tablet, tengok dekat skrin. Dan saya tambah satu lagi, beli tablet lah Samsung yang kita boleh lukis terus satu kan. So itu untuk latih saya punya skill lah. Maknanya dalam 2 tahun ni lah, baru 2 tahun lah saya pakai melukis secara digital. Tapi Alhamdulillah ramai rakan-rakan membantu.